Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita hari ini dalam kelas pendidikan kesihatan tingkatan 3 dengan topik baru iaitu keselamatan. InsyaAllah apa yang ingin cikgu sampaikan secara ringkasnya di sini melalui slide yang cikgu sediakan ini semuanya adalah berpandukan daripada buku teks. Fakta-faktanya semuanya yang cikgu ambil daripada buku teks. Cikgu harap kamu semua dah bersedia dengan buku teks kamu, buku teks, buku nota dan alat tulis. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 176 sehingga muka surat 180. Okey, insya-Allah apa yang kita nak perbincangkan hari ini satu perkara yang agak penting. Okey, sebelum tu mari kita lihat apakah standard pembelajaran yang ingin kita capai dalam topik ini, insyaAllah. Okey, baik. Standard pembelajaran yang pertama ialah di mana kita akan membincangkan dan memerihalkan maksud dan jenis eksploitasi. Yang kedua, membincangkan punca dan cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi. Yang ketiga, menilai kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan masyarakat. Ini antara standard pembelajaran yang ingin kita capai dalam topik ini. Okey, mari kita tengok pengenalan berkaitan dengan eksploitasi. Hari ini ada gambar, ada kamera. Okey, baik abang kakak. Allah, patah balik pula dah. Okey, silap. Okey, pengenalan dia. Okey, kalau menurut Kamus Dewan, eksploitasi boleh didefinisikan sebagai perbuatan yang mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang atau sesuatu keadaan secara tidak adil demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Okey, eksploitasi ini wujud dalam pelbagai bentuk dan merupakan satu kesalahan yang berat dari segi perundangan. Okey, eksploitasi berlaku di seluruh pelosok dunia. Dia tidak terbatas kepada umur atau kedudukan sosioekonomi seseorang. Antara jenis eksploitasi yang sangat ketara adalah eksploitasi seksual, eksploitasi buruh, terutamanya buruh kanak-kanak, kahwin paksa, eksploitasi untuk melakukan jenayah, askar kanak-kanak, eksploitasi perniagaan, organ dan banyak lagi lah. Eksploitasi ni, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu ada, dia bagi 9 kat situ, kalau tak silap cikgu. Pedofilia, seks cyber, pelacuran, kahwin paksa, keldai dadah. Okey, itu antara jenis-jenis eksploitasi. Okey, mari kita tengok kepelbagaian eksploitasi. Okey, ada 6. Okey, yang pertama, eksploitasi seksual. Okey, penipuan, paksaan atau memujuk seseorang untuk terlibat dalam sesuatu perlakuan seksual. Okey, aktiviti yang tergolong dalam jenis eksploitasi ini adalah pelacuran, tukang urut, agensi teman, kahwin paksa, seks cyber, seks pelancongan, seks talian, mail order, bride dan filem lucuh. Okey. Sebenarnya melibatkan perempuan lah. Sebenarnya perempuan lah dieksploitasi. Jarang kita nak tengok iklan-iklan, billboard letak gambar lelaki. Jarang lah. Kebanyakan gambar perempuan kan. Jadi orang perempuan lah antara mangsa yang mudah dieksploitasi. Ingat kakak, hati-hati. Okey, yang kedua, kahwin paksa. Okey, ibu bapa yang memaksa anak mereka berkahwin dengan individu-individu tertentu. Kanak-kanak ini mungkin diugut secara fizikal, seksual atau dikenakan tekanan emosi dan psikologi yang tinggi untuk mengikut kehendak mereka. Kahwin paksa. Di negara kita mungkin tak ada kot. Kalau negara luar, cikgu tak pastilah. Mungkin ada di negara kita tapi tak diwar-warkan. Mungkin ada lah, tak pastilah. Tapi kalau negara luar tu selalulah kita tengok, kita lihat dalam media-media ada kan. Okey, itu eksploitasi kahwin paksa. Yang ketiga, pedofilia. Okey, orang dewasa yang mengambil kesempatan untuk memenuhi kehendak nafsu seksualnya ke atas individu-individu di bawah umur. Kanak-kanak lah. Okey, pedofilia mungkin berlaku secara fizikal atau secara maya dengan adanya pelbagai perkembangan media sosial. Okey. Kadang-kadang tengok gambar budak pun dia boleh dah.
dia boleh jadikan bahan untuk memuaskan nafsu dia. Sebab tu jangan sebaranglah letak upload gambar dalam media sosial sekarang ni. Okey, yang keempat. Eksploitasi buruh. Okey, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dipaksa untuk bekerja. Paksaan ini mungkin wujud dalam bentuk kekerasan, penderaan atau keganasan. Kanak-kanak ini juga diminta untuk bekerja bagi menjelaskan hutang keluarga. Ni negara luar lah. Cikgu rasa kalau negara kita mungkin tak ada kot. Tak pastilah. Mungkin kita jarang dengar. Kalau ada pun agak terpencil lah. Okey. Eksploitasi buruh. Okey. Yang kelima. Eksploitasi untuk melakukan jenayah. Menjadi kaldai dadah. Mengemis. Menyeluk saku. Meragut beg. Dan penjualan barang-barang tiruan. Okey. Mengemis ni. Macam dulu satu ketika orang cakap. Colek budak-budak. Potong tangan. Jadi pengemis di luar negara lah. Semua tu kan. Mungkinlah. Tapi cukup tak pastilah. Negara kita mungkin tak ada lah. Kalau kedai dadah tu mungkin ada. Kita pernah dengar benda-benda tu dalam media kan. Okey, dan yang terakhir. Okey, mengupah kanak-kanak sebagai askar. Okey, pihak-pihak tertentu menggunakan kanak-kanak untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologi terpesong mereka. Kebanyakannya negara luar lah. Negara kita tak terlibat lah benda-benda macam ni. Sekarang alhamdulillah negara kita tak ada lah macam tu kan. Okey, ini antara kepelbagaian eksploitasi yang selalu kita boleh dengar kan. Okey. Apa punca berlakunya eksploitasi ni? Okey, kalau dalam buku teks tu ada tiga perspektif yang menjadi punca kepada berlakunya eksploitasi. Mari kita tengok. Okey, punca eksploitasi ini dilihat daripada tiga aspek, iaitu yang pertama individu. Okey, individu. Dalam kebanyakan kes, individu yang dieksploitasi ini mengalami sesuatu kekurangan dari aspek keupayaan fizikal, intelek atau emosi. Okey, mereka ni ditindas kerana datang daripada golongan tak berupaya. Contoh individu di bawah kategori anak yatim. Okey, tahap pendidikan seseorang individu yang mungkin mempengaruhi dirinya untuk dieksploitasi kerana mereka yang tidak berpendidikan tinggi mungkin tidak tahu hak mereka dan tidak berani menyuarakan perasaan mereka itu. Okey. Cara terbaik untuk mengelak perkara ini berlaku adalah dengan mendapat pendidikan yang baik supaya individu ini tidak tahu akan hak asasi mereka. Okey. Biar tahu, jangan keliru. Okey. Jangan orang salah gunakan kelebihan yang ada kepada kita. Okey, itu individu. Salah satu punca berlakunya eksploitasi. Disebabkan oleh tak tahu, dengar cakap orang saja pun orang boleh pergunakan kita. Okey, yang kedua perhubungan kekeluargaan. Okey, pengeksploitasian ini mungkin berlaku dalam hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga yang bilangan ahlinya ramai dan status ekonomi keluarga yang rendah. Okey, penggunaan bahan terlarang seperti alkohol, dadah dan bahan tembakau. Dan bahan tembakau juga mungkin mengakibatkan kanak-kanak ini dieksploitasi. Okey, mereka dinafikan peluang pendidikan kerana disuruh membantu untuk mengurangkan beban keluarga. Kerjalah. Kanak-kanak lagi dah dipaksa untuk bekerja kan. Mak ayah suruh bekerja. Okey, kemudian mereka diajar kemahiran asas sahaja dan mungkin terpaksa bekerja sebagai buruh kasar untuk seumur hidup mereka nanti. Okey. Kemudian cara terbaik untuk menghalang daripada berlakunya keadaan ini adalah dengan meningkatkan taraf mutu kehidupan mereka dengan menyediakan peluang pekerjaan dan melalui pendidikan. Dia apa-apa pun pendidikan lah. Okey, pendidikan tu salah satu cara untuk kita keluar daripada kepompong kehidupan yang kita ada ketika itulah. Okey. Kena ubahlah. Dia insya-Allah sebenarnya dengan pendidikan ni boleh mengubah cara hidup, boleh mengubah gaya hidup. Okey, yang ketiga, okey, komuniti tempatan dan masyarakat. Okey. Amalan setengah komuniti tempatan iaitu perempuan tidak diberi hak yang sama seperti lelaki. Okey, di setengah tempat pula kanak-kanak lelaki mungkin diminta untuk bekerja mencari nafkah hidup untuk keluarga. Ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi komuniti tempatan itu sendiri yang mengamalkan budaya-budaya tertentu. Okey, ni negara kita tak ada kot. Negara luar lah.
Okey, masyarakat kurang diberi pendedahan mengenai eksploitasi, kurangnya sensitiviti masyarakat terhadap eksploitasi menjadikan kes ini tidak dilaporkan. Okey, salah satu cara nak elak dia ialah melalui pelbagai kempen kesedaran dan penguatkuasaan pihak tempatan. Kalau kamu pernah baca lah, satu ketika dahulu di negara Arab Saudi, orang perempuan tak boleh bawa kereta. Okey, sekarang dah boleh dah. Okey, di Malaysia semua boleh, bukan tak bawa kereta. Perempuan ni dah bawa bas rapid, dah bawa trailer. Hebat orang perempuan. Tapi orang perempuan, sehebat-hebat orang perempuan, tak boleh menandingi orang lelaki. Okey, ada benda yang orang perempuan tak boleh buat. Okey, dari sudut agama lah. Okey, itu antara 3 punca bagaimana eksploitasi boleh berlaku. Okey, eksploitasi ni memberi kesan kepada bangsa. Antara kesannya ialah, mari kita tengok kesan dia pula. Okey, kesan eksploitasi. Okey, perkembangan mental yang lambat, ketidakupayaan berfikir secara rasional, iaitu melihat sesuatu yang negatif sebagai logik. Contohnya menganggap berbohong bukan sesuatu yang salah. Okey, mudah terpengaruh dan melakukan aktiviti tidak bermoral seperti gangsterism. Kesihatan diri terganggu kerana pengambilan bahan terlarang seperti dadah atau alkohol. Okey, institusi kekeluargaan akan runtuh dan berlaku perceraian. Anak-anak pula berhadapan masalah lari dari rumah, bunuh diri atau melakukan aktiviti tak bermoral. Okey, ini antara kesannya eksploitasi. Okey, boleh jelas? Boleh faham secara ringkasnya apa yang cikgu cerita kat kamu ni, apa yang cikgu baca kepada kamu ni, semuanya adalah daripada buku teks. Okey, sekiranya kamu ada rujukan daripada buku lain, ada fakta-fakta lain yang nak kongsi dengan cikgu, nak kongsi dengan kawan-kawan, okey, boleh share nanti dalam perbincangan grup nanti. Cikgu rasa itu saja kot yang cikgu nak sampaikan kepada kamu untuk slide kali ini. InsyaAllah, sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, nanti kita bincang dalam grup. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa dalam grup insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.